Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa kita kembali dalam siri yang seterusnya. So pada hari ini saya akan ajar kamu bagaimana untuk membuat kerja-kerja editing, okey, membuat kerja-kerja suntingan menggunakan Canva. Canva, tak kisahlah apa pun sebutannya Okey. So, semua ini saya akan ajar kamu di dalam video yang ketiga part 3 langkah mudah bina Facebook page. Jom kita. Okey, pertama sekali saya minta kamu berada di page masing-masing. Okey, so masih ingat lagi dengan otak-otak Popia? Saya harap produk saya ni laku keras lah, meletup-letup lah. Okey. So hari itu saya dah beritahu kepada kamu bahawa kita punya fan page kita ni merupakan premis bagi kita. So kita kena lengkapkan, kita kena buat kerja-kerja touch up, makeover supaya audience ataupun prospek yang datang ke page kita rasa gembira lah, seronok. Dan kemungkinan besar sekali diorang dah datang, diorang akan kembali lagi. Alright. So bukannya pergi tak kembali-kembali dah, tak balik-balik lagi kan. Okay. So untuk page ni kita akan buat kerja-kerja editing ataupun suntingan. First kali kita akan siapkan kita punya cover picture. So di ruangan yang ini ni yang saya tunjukkan pada awak ni asalnya kosong. So kita akan buat kerja-kerja suntingan, kita akan siapkan kita punya cover picture. Dan yang kedua hari ini kita akan cipta ataupun create kita punya logo. So actually dekat sini ni adalah profile picture awak. Ada setengah daripada kita, contohnya kalau dia selebriti, so sangat-sangat sesuai untuk letak gambar sendiri. Gambar sendirilah kalau kita ni selebriti. Kan, kalau page kita ni adalah page untuk mendapatkan followers, untuk gain jumlah followers, sesuailah letak gambar sendiri yang handsome, yang cun melecun kan. Tetapi bagi page yang menjual produk, kamu kena fikirkan apa dia logo yang sesuai untuk kamu letakkan, menjadikan dia sebagai profile picture. Okey. Dan kalau ikutkan seboleh-bolehnya lah, logo awak tidak boleh lebih daripada 3 warna. Okey, so nanti kita akan buatlah. Okey. So kita nak guna apa sebenarnya? Untuk buat kerja-kerja editing ni, sebenarnya awak tak perlu pun ada ilmu yang begitu hebat untuk kerja-kerja editing ni. Tak perlu tahu kata orang tu ilmu-ilmu Photoshop dan sebagainya lah. Susah sebenarnya. Lagipun kita tak ada masa kan. Kita nak cepat. Hasil kerja kena mantap, hasil kerja kena cantik lah. Alright. So kita tak ada masa nak attend kursus-kursus. Kalau ada peluang, apa salahnya? Okey, belajarlah. Kita boleh tambah ilmu. Tetapi hari ini kita nak buat cara yang paling mudah menggunakan apps ataupun software yang sedia ada secara percuma sahaja. Okey. Alright. So saya nak awak type Canva ataupun Canva ke. Okey, nampak tak dekat bahagian atas sekali? Okey, klik. Okey. So ini adalah interface untuk Canva. So bagi saya telah pun mempunyai account. So saya dah sign up lah. So untuk awak nanti once you key in sahaja perkataan Canva tu tadi, nanti dia akan minta awak sign up dulu. So tak ada masalah. So masukkan saja email ataupun Gmail awak lah untuk pendaftaran sekali. Right. Secara percuma sahaja. So saya dah ada account Canva sebelum ni lah. Okay. So pertama sekali kalau awak tengok ni, kenapa saya suka sangat dengan Canva ni? Sebab dia menyediakan servis untuk mereka bentuk hampir ke semua daripada pembuatan logo, video, Facebook cover, book cover. Kalau awak nak buat brochure, awak nak buat Allah, boleh kata macam-macam lah kan. Awak boleh tengok dekat sini kupon, awak nak buat presentation,
IG post, infografik, kad undangan, flyers dan macam-macam lagi. Sebab tu saya suka dengan Canva ni. Dia boleh umpamakan satu apps plug and play lah. So awak just tukar font, upload ataupun download design picture dan awak cuma sesuaikan dengan apa yang awak hendak, design yang awak hendak lah. Okay. So untuk cover picture, untuk cover picture, right. So dekat sini ada pilihan. So kita akan akan fokus kepada dua, iaitu yang pertamanya logo. Yang mana kita akan jadikan logo kita tu as our profile picture, dan yang kedua Facebook cover. So awak perhatikan saiz bagi setiap elemen yang saya tunjukkan tadi. Bagi logo, saiznya adalah 500 kali 500 pixel. Manakala bagi Facebook cover, saiznya adalah 2050 kali 780 pixel. Okey, yang ini dia dah sesuaikan, dia dah update dengan Facebook cover version yang baru. Interface yang baru. Kalau sebelum ni, kalau tak silap saya, saiz untuk Facebook cover adalah 800 kali saya tak ingat, 800 macam tu lah. Tapi kali ni dia buat lebih besar sikit. 2050 kali 780 pixel. Alright. So ada yang bertanya, "Cik, kalau misalnya kata saya ada apps lain dekat phone, boleh ke kita guna? Apps sedia ada." So jawapan saya, boleh dan tak boleh. Boleh itu sebab apa? Sebab kita menggunakan sumber-sumber yang sedia ada. Tak ada masalah. Kalau awak rasa awak ada apps dekat dalam phone awak, gunalah sumber yang ada. Tak bolehnya pasal apa? Tak boleh ni bukannya apa. Maksudnya saya kurang galakkan sebab apa? Sebab apps dekat phone tu hanya untuk kerja-kerja design saja. Dia tak spesifikkan untuk kerja-kerja editing for Facebook cover dan sebagainya. Yang mana kalau kita buat di Canva, dia sudah fix dia punya size. Dia punya sizing dia tu memang dah fix. So awak design lah macam mana pun, so dia punya size tu memang dia dah peruntukkan, itulah saiznya. Dia sudah fix. So hasilnya sudah tentu akan nampak cantik lah. Dia terletak cantik sahaja bila dah siap. Faham maksud saya? So sebab tu saya galakkan awak guna Canva. Dan percayalah awak akan sangat-sangat berpuas hati selepas ini. Mungkin lepas ni kita hanya fokus untuk buat logo dan Facebook cover sahaja. Tapi selepas ni mungkin awak nak buat benda-benda lain, flyers, brochure, infografik, book cover dan sebagainya. Alright? Okay. So tak mau buang masa lagi. So kita klik dekat Facebook cover. Alright. Kita akan dapat macam ni lah. Okay, untuk Facebook cover ni kelas, semalam saya ada tunjukkan beberapa contoh page saya, dan saya harap daripada situ awak dapat gambaran bagaimana untuk awak susun apa gambar ataupun foto, picture yang perlu awak letakkan di dalam cover picture awak ni. Faham Ada setengah tu, ingat tak semalam kalau garaj buku cuma ada perkataan sahaja. Kalau Amirah Frozen Food semalam, saya ada letak nombor phone, ada letak gambar anak saya, gambar produk saya dan sebagainya. Sebenarnya terpulang pada awak. Kita boleh umpamakan Facebook cover ni dia macam signboard bagi perniagaan kita. So bila orang tengok, first impression dia akan tahu bahawa itulah produk yang kita jual dalam page kita. Faham Okey. So semalam saya bercadang untuk jual popiah. Okey, saya tunjuk Okey, so pergi dekat upload. Okey, dekat sini ni kita panggil dia, inilah bahagian dashboard awak. So bila awak upload apa-apa sahaja jenis gambar, dia akan letak di sinilah. Nampak? Macam saya dah lama guna Canva ni. So banyaklah gambar-gambar yang saya ada. Okey.
So katakanlah saya nak cari satu gambar dekat internet ataupun Google Image. Alright. So gambar yang berkaitan dengan Popia. Sebab apa? Sebab saya belum ada koleksi gambar saya sendiri kan. So katakanlah saya type Popia otak Popia. Okey, kemudian kita pilih image. Okey, nampak? Maka banyaklah gambar-gambar yang similar dengan apa yang saya dah key in tadi, iaitu otak-otak Popia. Okey. Walau macam mana pun, walaupun banyak mana gambar, kita hanya perlu memilih gambar-gambar yang pertamanya gambar-gambar yang kena dengan kita punya produk, dan yang kedua gambar-gambar tu seeloknya awak pilih gambar-gambar yang transparent. So apa maksud transparent? So saya tunjukkan dekat awak. Okey, untuk memilih gambar-gambar transparent, awak perlu pergi dekat tools. Okey, tools. Kemudian pergi dekat color. Okey, nampak tak dekat sini ada transparent kan? Okey, klik. So ini adalah gambar-gambar yang transparent. Okey, so tengok nanti apa dia punya hasil dia. Katakanlah saya nak pilih yang ini. Okey. So ingat saya nak pesan dekat awak, walaupun dekat Google Image ni banyak sangat gambar yang ada, yang tersedia, bila-bila masa saja awak boleh ambil, tapi tolong hati-hati, jangan ambil gambar sebarangan. Contohnya kalau ada gambar Neelofa, awak pun ambil, jadikan sebagai background ataupun cover picture awak. 2-3 hari, seminggu 2, silap-silap sampai surat saman. So jangan buat macam-macam. Contohnya bagi sesiapa yang jual tudung kan, biasanya kalau jual tudung ni dia banyak guna selebriti ataupun duta-duta kan, yang diorang lantik lah untuk menggayakan produk dia tu lah, produk tudung tu lah. So jangan sembarang-sembarang ambil gambar dan letak dekat page awak. Salah sebenarnya. Untuk tujuan saya ni, untuk hari ni, saya tunjuk contoh sahaja. Dan sebenarnya kita boleh create kita punya foto sendiri, tapi ini untuk permulaan kan. Okey, katakanlah saya berminat dengan gambar ni. Okey, saya berminat dengan gambar ni, tapi masalahnya gambar ni tak transparent. Nampak tak? Dia ada background yang warna putih ni kan. Okey. So untuk menjadikan satu-satu gambar ni transparent, so awak boleh gunakan, okey, pertama sekali saya akan save dulu gambar ni. So save image, letaklah dekat mana-mana dulu. Alright. Kemudian dekat Google ni awak type remove.bg. BG ni stand for background. Okay, so enter. Okay, nampak tak? So yang ini adalah satu apps percuma untuk buang kita punya background ataupun image background dekat bahagian belakang, dan dia 100% percuma. So tengok hasil dia. Okay. So saya akan upload gambar yang tak transparent tadi. Okay, so cari balik mana gambar dia, yang ini. Okay, dalam beberapa saat sahaja dia akan tukar daripada gambar saya yang tak transparent tadi menjadi transparent. So nampak tak hasil dia? So background belakang ni dah tak ada lah. Nampak cantik kan? So download. So letaklah dekat mana-mana kan? Dekat desktop ke, tumpanglah dulu dekat desktop. Alright. Okay. So kita berbalik dekat kita punya Canva tadi. So untuk meletakkan gambar yang transparent di sini, so awak kena upload dulu. So upload. Pergi dekat device. Kemudian cari balik gambar yang awak dah pilih tadi, yang transparent tadi. Okay, so saya dah jumpa, nampak dia akan upload dekat sini. Alright. So bila dah sudah, okay, ini dia tengah loading. So bila dah sudah, just klik saja. So dia akan appear dekat sini. Dan awak bolehlah mulakan kerja-kerja design.
Okey, katakanlah jangan kutuk kalau tak cantik Ya, ini contoh sahaja. Alright. So popiah, otak-otak popiah. So katakanlah background asalnya putih, saya tak mau putih. So boleh pilih yang bersesuaian. Katakanlah saya pilih color sekejap. Color ni nampak menarik kot. Ke yang ini. Okey, yang ini. Okey. Okey, nampak semuanya berjalan lancar. Tiba masa untuk saya masukkan wording supaya apa? Orang nampak bila masuk dekat page saya dia nampak otak-otak popiah. Okey. So untuk type kita punya teks, key in kita punya teks. So dekat bahagian dashboard ni tadi, awak pilih teks. Kemudian awak tengok dia dah ada dah. Contoh-contoh wording ataupun font style yang ada. So awak just pilih saja mengikut kesesuaian. Kesesuaian kita, kesesuaian produk awak. Katakanlah saya nak pilih saya try yang ini. Okey. Ada yang berbayar So kalau tak boleh tu maksudnya dia berbayar lah. Tapi sebenarnya banyak aja yang percuma. Okey. Tak apa, saya pilih yang ini. Okey. Kalau free dia ada tulis sini free So kalau tak ada ni maksudnya berbayar lah. Yang cantik tu biasanya yang berbayar lah. Tapi ada aja yang percuma yang cantik. Ni katakanlah. Alright. So dia punya default wording dia adalah coffee please. So saya ubah. Nampak tak? Sebab tu saya kata mudah. Okey, katakanlah saya letak sini otak. Enter otak popiah. Ikutlah design yang awak nak macam mana. Katakanlah awak nak bagi dia sebaris pun boleh juga. So kecilkan dia punya size. Font size dia. Otak-otak popiah. Okey. Katakanlah awak tak berapa berkenan dengan font size ni so awak boleh tukar. Sebab tu saya kata mudah. Nampak? Okey, katakanlah saya pilih lain, yang ini contoh. Otak-otak popiah. Alright? Kasih besar sikit. Okey, otak-otak popiah. Alright? So apa lagi yang perlu ada dalam cover picture awak? Supaya bila orang tengok, orang dapat info dekat situ. Kan? Orang tengok aja orang tahu. Alright. Macam mana dengan phone number? Boleh tak kita masukkan? Yes, awak kena masukkan phone number. Alright? Okey. Okey, untuk phone number biasanya kita guna WhatsApp kan? So awak boleh carilah logo ataupun ikon WhatsApp dekat internet. Ataupun Google Image. So sekali lagi cari yang transparent. Katakanlah saya suka yang ini. Tak maulah yang hijau ni. Okay, so macam biasa save image as. Pergi dekat desktop, save dulu dekat desktop. Kemudian upload device and then cari balik. Alright, saya dah jumpa. Okay, so kita klik. Okay, so saya letak dekat sini lah. Nampak? Okay, dan saya pergi dekat teks untuk saya key in phone number saya lah. Phone number saya. Katakanlah saya nak buat yang ini. Sebab hijau kan. 010
3342409 and then kita resizing dia. Okey, kecil sangat. Okey, letak kat sini. Okey. Okey, di mata saya ni cantik lah. Okey, awak punya nanti awak terpulang lah awak buat macam mana kan. Okey, selain daripada ikon WhatsApp, apa lagi yang awak boleh masukkan? So, kalau besok kita dah buat website, kita boleh masukkan kita punya link ataupun alamat website kita. Ataupun kalau ada IG pun sama juga, boleh letak IG. Okey, katakanlah walaupun tak ada lagi IG kan. So, kita carilah ikon untuk Instagram. Make sure transparent. Okey, katakanlah saya nak pilih yang comel-comel. Katakanlah yang ini. So, save image. Save dulu dekat desktop and then masuk balik dekat kita punya Canva. As usual, just upload from device and then cari balik mana tadi. Ni dia. Okey, otak-otak Popia. Okey, letaklah dekat sebelah ni. So make sure dia punya size dengan size apa ni? Ikon WhatsApp tadi lebih kurang sama besar lah. Kan? Okey, nampak sama besar. So kita letak kat tepi ni. Okey. Dan kita ambil kalau boleh wording yang sama juga. So copy, paste dia. Tapi kali ni kita letak wording untuk IG. Katakanlah otak Popia. Saya nak sesuaikan dengan ikon IG warna merah kan. Saya pun nak pilih warna merah lah. Lebih kurang macam tu lah. Okey. Nampak? Okey, apa lagi? Mungkin saya boleh masukkan apa? Biasanya setiap produk dia ada dia punya bukan moto. Apa kata orang tu? Contohnya macam sedap sehingga menjilat jari. Saya pun dah lupa dah apa benda nama tu kan. Okey, so kita masukkan teks. Kita nak buat sikit lah. Okey, mana yang sesuai? Katakanlah yang ini. So, otak-otak Popia. Sedapnya. Lebih kurang macam tu lah. Sekejap saya cari yang lain lah. Oh, ni tak boleh. Yang berbayar. Mana tadi? Sedapnya. So, kita tukar dia punya size dia dan juga okey, lebih kurang lah okey. So saya nak nanti awak buat lebih baik daripada saya lah. Alright, yang ini ialah saya buat dalam keadaan tergesa-gesa kan. Okey, so lepas ni insya-Allah awak boleh buat lebih baik daripada saya. So cari masa awak sendiri untuk design secantik yang boleh. Macam saya tak sukalah pula. Saya ni memang cerewet sikit. Okey, katalah saya okey, kalau nak guna yang lain pun boleh juga. So, katakanlah yang ini kan. Sedapnya. Tapi awak kena pilih lah dia punya font style dia. Okey, sedapnya.
Sedapnya. Ataupun rasa sekali pasti nak lagi. Pun boleh juga. Okey. Okey, nak buat kerja-kerja editing ni memang macam ni lah. Perlukan kesabaran. Sebab kita nak hasilkan gambar ataupun picture yang cantik, yang boleh attract audience dekat luar sana supaya singgah dekat page kita lah. Okey. So macam ni lah lebih kurang kan. Boleh lah. Okey. So bila awak rasa dah berpuas hati dengan cover picture awak ni, so pergi dekat download. And then pastikan file type dia adalah PNG. PNG dia ada macam-macam ni. Dia ada JPEG, dia ada PDF, bla 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 lah. So pastikan awak pilih PNG, kemudian download. Okey. Okey. Ini sebab awak baru ada satu design tau. Dia boleh buat, saya tak silap saya, dia boleh buat sampai 30 design dalam page yang sama. Dekat bawah ni awak nampak ni. Kita boleh add new page ataupun kita just copy. Katakanlah awak rasa design ni dah okey, tapi awak perlu buat ubah suai sikit in terms of dia punya wording dekat otak-otak ni. So awak pergilah dekat sini, copy. Nampak dia akan copy benda yang sama, cumanya katakanlah dekat sini awak nak ubah font lain. Katakanlah nak buat macam ni. So nanti mungkin awak nak minta pandangan daripada family awak ke ataupun kawan-kawan awak which design is more better lah. Okay. So kalau macam ni, kalau ada dua design, bila kita download saja nampak tak? Dia suruh select pages. Ada dua lah. So sama ada awak nak download kedua-duanya ataupun pilih salah satu. Katakanlah saya nak download page satu saja. So klik done. And then download. So tunggu sekejap. Okay, once dia dah siap, awak tengok dia akan appear dekat sebelah kiri bawah ni, penjuru bawah. So kebiasaannya dia akan download dekat folder download lah. So tapi kalau awak tak sure, awak klik sahaja show in folder supaya kita tahulah lokasi ataupun which location yang Canva ni save kita punya gambar. So copy dulu. Okey, pergilah dekat mana-mana kan. Bersepah saya punya desktop ni. Okey. So kita pergi dekat page kita dan inilah masa yang kita tunggu-tunggu. Kita nak letak kita punya cover picture kita di sini. Alright, so pergi dekat edit and then pilih upload photo. So ingat lagi awak save dekat mana tadi, jangan lupa. Okey, so saya cari baliklah. Mana saya punya? Tu dia. Klik, so dia akan proses. So kita tengok hasil dia. Okey, ambil masa sikit bergantung kepada kelajuan internet awak. Okey, nampak tak? So, kalau awak berpuas hati, dia boleh drag to reposition. Tapi pada saya dia dah cantik lah ni. Sebab tu saya kata awak kena guna Canva ni pasal dia dah fit ikut saiz sebenar Facebook cover. So tak perlu awak nak ubah-ubah suai lagi, nak kecilkan, nak besarkan kan. Okay. So kalau tak puas hati, save changes. Tada! So inilah dia rupa cover picture saya. Okay. Walaupun mungkin awak kata tak cantik, tapi pada saya okeylah, buat dalam keadaan tergesa-gesa kan, dalam masa yang sesingkat ni, pada saya is okay. Dan saya sepatutnya bagi kredit kepada tuan punya gambar ni. So minta maaf kalau sekiranya owner kepada gambar ni ada
menonton video saya minta maaf. Ini hanyalah untuk tujuan pembelajaran sahaja. So insya-Allah nanti saya akan create saya punya gambar sendirilah. Buat masa ni tak ada lagi gambar, jadi saya pinjamlah sekejap. Alright. So terima kasih. Okey, dah sudah. Okey. Yang kedua, kita akan buat apa? Profile picture. Yang mana profile picture kita ni kita akan jadikan sebagai logo. So logo ni lah yang akan mewakili syarikat kita, kedai kita, produk kita. Contohnya kalau awak bagi komen pun yang appear adalah apa? Logo, bukannya Facebook cover kan. So logo awak yang akan mewakili diri awak, syarikat awak, produk awak. So hati-hati untuk buat logo. Dan saya selalu pesan, kebiasaannya logo ni, in terms of warna dan sebagainya, warna ataupun wording dia mestilah sama ataupun similar. Jangan yang dekat Facebook cover ni awak guna font style yang ini. Tiba-tiba dekat sini awak guna font style katalah Arial ataupun Times New Roman. Tak kena. So sepatutnya kena similar ataupun sama dengan apa yang awak buat di Facebook cover. Begitu juga dengan warna. Katakanlah saya ni pilih apa? Pemilihan warna saya warna lebih kurang warna-warna coklat ni kan. So tak boleh lah tiba-tiba saya letak warna apa? Warna biru. Wah, tak kena. Biasanya makanan ni dia letak sama ada warna-warna coklat, kuning, merah dan sebagainya. Kan? Kalau merah pun okey lagi. Pasal apa? Inti otak-otak popiah saya ni memang warna merah. So saya ada dua pilihan saja. Sama ada warna logo saya putih, coklat ataupun merah. So saya dah dapat dah gambaran dia di sini. Okey, jom kita buat. Okey, so pergi dekat home yang tadi dah sudah. So pergi dekat home. Awak nampak tak logo dekat sini? Okey, dan size logo yang default dia adalah 500 kali 500 pixel. So pilih. So Canva telah menyediakan bermacam-macam contoh logo. Cumanya awak just pilih dan ambil sesuaikan dengan perniagaan dan juga produk awak. Ubahlah sikit. Okey, katakanlah macam saya nak cepat kan. Okey, katakanlah saya terus saja search template berkenaan dengan food. Tengok ada tak? Nampak ni. So ada lah ni. Okey, so saya pun scroll ke bawah tengok mana yang saya berkenan. So once awak dah berkenan sahaja, ambil dan buat penyesuaian sikit lah. Katakanlah saya nak pilih yang ini. Sebab apa? Sebab dia ada bulat tau. So kalau awak tengok dekat profile picture ni, kalau dulu dia petak, sekarang ni dia bulat. So walaupun foto ataupun gambar asal logo awak tu adalah petak, dia tetap akan jadi bulat. So kalau boleh saya nak sesuaikan supaya nampak cantik. Katakanlah saya pilih yang ini. Okey. Alright, katakanlah dekat sini saya buat nama otak. Okey. Kita adjust dia punya. Popiah. Okey. So otak-otak ni tadi saya pakai apa Saya pun tak ingat yang ini kot. Kan saya katakan kalau boleh kekalkan style ataupun font style yang asal. Supaya tema logo kita tu tak lari jauh lah daripada cover picture kita ni tadi. So yang ini tadi saya letak warna coklat-coklat kan. So kalau tak pasti tengok balik. Macam ni. Okey, lebih kurang. So warna coklat, otak-otak, popiah. Tulisan popiah saya pun sama juga. Popiah. Okey. So warna merah ni katakanlah saya nak tukar jadi warna
agak gelap sikit. Okey. Okey, yang atas ni kalau awak rasa nak ambil, awak ambil lah. Kalau tak, kita just delete saja. Okey, nampak macam agak besar. Okey, nampak tak, kita boleh, bukan setakat kita boleh resizing dia, malah kita boleh ubah kedudukan juga. Otak-otak popiah. Okey. Boleh kot. Okey, katakanlah saya nak tambah sikit. So, katakanlah saya nak letak situ. Since 2000. Okey. Okey, saya pun letak sini. Okey, nampak tak? Boleh lah. Alright. So, bila dah sudah, macam biasa kita download. Okey. So, show in folder. Copy lah. Dekat mana-mana dulu, dekat desktop ke. Kemudian masuk balik dekat page awak. Dan macam biasa, inilah masa yang kita tunggu-tunggu. So, bila saya letak sahaja profile picture saya ni, maka telah lengkaplah saya punya page. Okey. Sedia? Alright. So, Sekejap. Edit profile picture. Upload. Cari balik gambar. Okey, yang ni. Okey, nampak tak? Dia, kita boleh resizing dia. Kalau awak rasa kecil sangat, jauh sangat dekat tengah tu kan, besarkan dia sikit. Okey. Nampak cantik? Sempurna? Save. Okey. Yay. Right, dah siap. Okey. So, kalau awak nak tengok view as a visitor, yang ini sebenarnya paparan awak. So, kalau nak tengok awak punya view as visitor ataupun audience, klik ni saja, view as visitor. So, macam ni lah keadaannya. So, nampak, alhamdulillah, pada saya cantik lah. Siapa lagi kalau nak puji kalau bukan saya kan? Alright. Okey. So, kalau ada apa-apa soalan ataupun pertanyaan, awak boleh tulis di ruangan komen di bawah. InsyaAllah saya akan balas setiap komen yang awak utarakan ataupun yang awak tanya. So, saya rasa sampai di sini saja untuk video yang ketiga. Kita berjumpa pada slot yang akan datang. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye.